Baik, Alhamdulillah kita kembali bersama di Rampai Pagi untuk pertemuan kita pada hari ini. Setiap pagi ada di antara rakan-rakan kita ni lihat mereka ini senyum saja. Tapi kita ni dah tahu apa yang ada di hatinya ni. Mungkin katanya Atiku ni memang ada kekecewaan, tapi setiap pagi Indah ku sanggup kan membuatkan orang itu kecewa. Jadi aku sentiasa senyum saja untuk pagi. Mungkinlah contoh bagi tajuk kalau kita pada hari melihat ini. Dia katanya, kalau kita ni sakit hati, kalau kita ni tersakiti kita, Tersakiti. tadi jangan membuat orang sakit hati juga. Ataupun jangan kita ni menyakiti hati orang juga. Itu sudah memadai. Tapi kan Atiku ni Siapa tahu Atiku ni. Contohlah ya. Tapi anda tahu sebenarnya apa yang akan dibawakan dalam segmen pembangunan masyarakat pada hari ini, Atiku ni bersama Puan Ernawati binti Haji Mahir, iaitu pegawai pembangunan masyarakat. Jadi tanyakan bertanya, tapi tanya siapa lagi. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Sihat tak? Sehat, ada seksi-seksi sikit suara. Anda apa sama tadi? serupa? Betul. Samalah. Apa ni serupa tapi tak sama. Atiku ni. Ati you? Ati Mini. Ati you. Oh Allah. Ati you. Okay, sebagai mukadimahnya, apa sebenarnya yang akan dibawakan? Macam-macam kami punya pemikiran klasik kami. Atiku ni. Kecewakah? Apakah? Sebenarnya apa Atiku ni? Okey, sebenarnya tadi sudah tu macam ada opening itu atau bagus sudah tu. When you said tersakiti, right? And then kata Muammar, kadang-kadang kita ni sakit hati, terasakan hati itu, tapi kita ni senyum. Okey, itu sebenarnya sudah habis tu sudah ni. Habis tu sudah berbicara ni. Puan kan curhat bani sebenarnya. Kan curhat. Hati mibah, hati mi. Tapi I think we mula daripada apa yang you all tadi kongsikan, sebabnya it's important je lah. Memang setiap hari kita ni tu memang ada dalam hati kita ni tu hati mi kan. Kan, and then hati ni is something yang kita ni indah nampak. Okay, kita ni nampak luarannya sahaja. Macam mana orang membawai dirinya. Walaupun hatinya tersakiti, walaupun ia tersakiti tadi itu, tapi ia tetap senyum juga. That is a very healthy example. So itu yang I want to highlight lah. Tapi ialah untuk perbincangan kita ni sebenarnya ada seketul daging yang kita ni tahu dalam diri kita ni, yang kita ni nak nampak tu, tapi kita ni sentiasa merasakan. Okay, berbagai emosi daripada daging berkenaan. Dan daging berkenaan kita ni tahu ia adalah hati. Okey, ating kuan ni. Kalau orang tua-tua kita ni bukan lagi hati mi, ating kuan ninya. Cuma tu artinya rasa kita ni tu, rasa kita ni punya emosi, dan yang penting pembawaan kita ni tu. Hati kita ni apabila kita ni bercakap mengenai dengan hati, soal hati ni is very very delicate sesuatu yang deep gitu. Dalamnya dalam lautan. Tadi cari je tu kawan-kawan yang deep tu, yang boleh macam menerajui dengan kita ni apapun dalam kehidupan kita ni secara mendalam. Okey, tujulah pemilihan kawan. Okey. So sebagai mukadimahnya dia sudah sebenarnya mukadimah, tapi itulah yang penting kita ni pelihara hati kita ni tu, dan kita ni cari kawan yang boleh memelihara hati, maksudnya kawan yang bukan sahaja di atas, di dasar-dasarnya saja. Terus betul di atas, di dasar, on the surface. Dan kita ni ada kawan yang ada on the surface saja, tapi kawan yang boleh tadi kata Atul tadi can go deep. Itu yang kita ni mahukan. Sebabnya itu ni soal hati kita ni is sesuatu yang delicate. Saya katakan tadi kerana kita ni sendiri payahkan menjaga hati kita ni. Apatah lagi kita ni kan menjaga hati orang. So itu tajuknya tu adalah hati kuan ni, kan? Penjagaan hati kita ni setiap hari dalam kehidupan kita ni. Sebelum kita ni bertutup mata. Cuma itulah. Kalau tutup mata tidur tu okey. Tapi kalau tutup mata yang satu tu, kalau tadi meninggal, artinya anda lagi ada peluang kita akan membuka. Kalau kita buka mata, garanti orang belusir. Imam pun kan belusir. Kalau kita ni meninggal, tadi buka mata berwatir tu. Tapi hatiku ni adalah sesuatu yang perlu kita ni pusatkan kepada diri kita ni. Kita ni jarang sekali menjaga hati kita ni. Okey? Adalah orang yang dapat, tapi itulah
kebiasaannya kita ni sentiasa menjaga hati orang. Itah di sana tah jadinya timbul segala jenis perkara yang kita indah mahukan terjadi dalam diri kita ni lah. Maksudnya, dan yang sekarang ni menjadi fokus utama, saya rasakan perbincangan banyaknya di negara kita ni adalah mengenai dengan kesihatan mental. Betul. Kalau kesihatan mental ni adalah prioriti kita ni sekarang ni. Okey, tapi itu tu banyak juga klien-klien yang memang berkongsi, katanya puan payah banyak. Kalau sekiranya di tempat kerja, mostly sekarang is di tempat kerja. Okay. Katanya kalau ada tempat kerja tunya suasananya toksik. Toxicity ni memang kita ni dengarnya di mana-mana pun kita ni dengarkan. Dan toxicity ni kalau kita ni lawankan dengan productivity, kalau ada toxicity ni, productivity kita ni macam mana? So kita ni sebenarnya setiap hari itu kita ni keluar bekerja kan, mau kan senyum kan? Mau senyum sebabnya kita ni itu kan berhadapan dengan pelbagai lagi cabaran. Betul. Okey, di rumah sudah dengan cabaran kita ni, kemudian kan melangkah lagi kepada alam pekerjaan kita ni itu adalah satu cabaran yang berbeza lagi. Okay, we have to like bertukar topi. Okay, at home I'm a mother. Okay, I'm a mother of 6 children. I'm a wife to 1 husband. Jangan banyak lah tu. Kemudian kita ni kan bekerja. Tukar lagi tupi, pakai lagi tupi ni. Pakai tudung lah. Tudung tapi tupi tu mesti kita ni ingati role kita ni. Okay, peranan kita ni di tempat kerja tu. Tapi itu tu apabila kita ni melangkah di tempat kerja yang toksik kan ni, ada setengahnya boleh mengawal, ada setengahnya tidak boleh mengawalnya. Betul. Kerana merasakan sebenarnya bapa bukan bekerja cuma dia ni. Cuma itulah. Dan kemudian sebenarnya di rumah sudah tu kan bangun kan indah. Memaksa diri untuk bangun atau ia tak jadi satu cabaran lah untuk orang berkenaan kan. So apabila sudah ia memaksakan dirinya dan kemudiannya ia prepare je untuk bekerja, and then ia berhadapan dengan ia punya colleagues yang memang toksik juga. Dan kemudian perkara itu memang ada efek, ada ia punya kesan terhadap pekerjaan ataupun apapun produktiviti orang berkenaan. Okey. Itu satu saya katakan tadi mengenai dengan rakan sekerja yang toksik ni. Kadang-kadang kita ni macam mana tu namanya? Indah dapat tani lari lah. Okay, Indah dapat kita ni lari daripada diperkata orang. Okay. Ganya itu tu ada klien saya bercakap katanya, mun sudah hari-hari puan ngalih juga. Betul. Saya Indah mengatakan ia Indah mengalih. Ia akan mengalih, kita ni memikirkan. Cuma maknanya kan perkara itu perlu kita ni lagi membina kekuatan dalam diri kita ni. Alright, bina kekuatan tu maksudnya apa? Tu nah, macam mana kita ni memfilter dan menyah, nyahkan tu benda-benda tu. Sama macam kita ni menyah toksik dalam badan tani. Tani tahu ke mana kan? dan kemudiannya macam manilah analoginya. Itu namanya toksik dari badan kita ni tu ataupun kita ni berqada hajat. Mula-mula kan kita ni merasa sakit. Sakit kan benda tu. Lagi pergi macam itulah. Sakit perut mi macam mana ni? Mi kita toilet lah macam itulah kan. So you want to keluarkan benda tu. Once sudah keluar ia satu nikmat. Sama macam ni nah orang-orang yang toksik ni dalam kehidupan kita ni, dalam pekerjaan kita ni. Kalau sekiranya ia memang menyakiti kita ni. Menyakiti kita ni. Tapi kita ni ambil yang baik sahaja. Sebabnya Tania ni banyak belajar daripada musuh kita ni. Lebih lagi daripada kawan-kawan kita ni. Bukan maknanya kawan-kawan kita ni dah mengajar. Cuma kadang-kadang ada yang melihat kita ni sebagai musuh atau yang melihat kita ni, ni kelemahan kita ni. Tania ambil. Yang mana yang baik itu, so kita ni ubah. So cara kita ni memfilter benda itu yang penting dan menyahnya tu kan memerlukan praktis lah. Indah je sehari dua dapat kita ni tangani perkara-perkara ni. So kalau sekiranya ada kawan kita ni yang tahu kita ni sudah so kita ni program di rumah. Jangan kita ni sudah di sana
tani reaktif dia kan, tani be proaktif. So di rumah kita ni menjaga tingkuan ni. Di rumah. So kita ni program diri kita ni. Ada yang bertanya macam mana memprogram diri. Sebenarnya otak kita ni very brilliant. So itu alhamdulillah kita ni dikurniakan akal. Okay, otak kita ni you think about perkara-perkara yang bagus dan ia will produce benda-benda yang bagus kepada seluruh badan kita ni. So you program pagi-pagi. Macam mana puan kalau sekiranya saya ni yang jenis stres banyak macam tu kan oh, you can do what I always nasihatkan is to talk to yourself. It's a self talk. Kadang-kadang macam ni tani diam ni tapi apa bising? Sini bising kan? Bising tu. Kalau habis kita diam pun di sini bising. Macam-macam habis kita pikirkan. Tu kan? Artinya kita ni tu sentiasa berfikir. So atau ada istilah orang bawa aku tidurnya. Dan aku tidur tu macam berjalan aku punya. Otak aku berjalan. Artinya sebenarnya berfikir. So same. Kalau sekiranya kita ni kan men-self-talk kita ni, self-talk itu adalah perkara yang bagus. Bukannya, aku nang aku pandai ni buat kerja ni. Cuma tu kan. So itu memprogram tu. Artinya, sudah diambil oleh otak kita ni, kemudian ia memprogram ke seluruh badan kita ni. Jadi tidak terpandai. Jadi kita ni mengalih tadi itulah macam tu kan. Sana lagi kan Allah si Muammar lagi. Contoh Muammar aku benar sakit tikus si Muammar kalau kau melihat bah. Dua-dua ni benar ni sama bah kedudukan telalatnya. Kalau aku benar ni pulas dua-dua ni. Sakit hati nak tilalat. Tapi itulah puan. Dari tadi saya menahan ni. Hati kau ni pun dia faham. ingin bertanya je puan. Bila puan menyentuh mengenai dengan bercakap tentang diri sendiri. Adakah kita ni boleh bercakap dalam hati saja ataupun ambil ruang, ambil peluang tempat yang bisailah bercakap sendiri secara fizikal. Mungkin sebagai sebagai pesakit dan juga sebagai yang merawat si pesakit inilah sebenarnya aku ni rasa sakit kecewa lah dengan puan dan sebagainya dan anda mengapa tu, adakah itu boleh menjadi satu cara yang baik ataupun dikhawatiri menjadi satu perkara yang dilihat macam ada masalah saya nak ni, contohlah puan, jadi bagaimana? Tani selalu tadi saya katakan Tani selalu menjaga hati orang. Sama je macam kita ni selalu memikirkan apa akan orang cakap orang kita ni. So dua perkara itu sebenarnya ia akan membuatkan kita ni lebih lagi ada negative thoughts dalam diri kita ni. Jadi self talk itu sebenarnya adalah sesuatu perkara yang boleh membina keyakinan kita ni setiap hari apabila kita ni keluar pejabat ataupun apabila kita ni kan berhadapan dengan orang ramai dan sebagainya. Sebabnya kalau frontliners ni ataupun orang yang di hadapan itu, diorang mesti senyum bah. Walau macam mana pun keadaannya, diorang itu mesti senyum. Kan walaupun sakit hatiku benar. Sakit hatiku melihat diorang ni. Cuma tu kan orang entah aku mau berjumpa dengan orang ramai ni kalau boleh. Tapi benda tu kadang-kadang kita ni dapat elak sebabnya ia adalah tanggungjawab dan amanah yang perlu kita ni tanai. Soalan Muammar tadi tu, adakah bagi apa ke tu kalau sekiranya self talk? Okey, self talk memang banyak perkara yang kita ni sebenarnya boleh kita ni lakukan di dalam hati kita ni. Okey, itu salah satu daripada kaedahnya. So maknanya ketaniah satu macam inilah taniah ni adalah pendosa. So maknanya satu ketani maafkanlah maafkan orang ketani sendiri yang dahulu. Okey, tani maafkan tu ketani yang dahulu. Tani yang sekarang ni ketani acknowledge ketani yang masa ni. Okey, ketani lihat diri ketani sekarang ni, reflect on ketani sendiri. Okay, so there is where the self-talk yang positif have to come in. Sebabnya kalau kita ni malar bercakap dengan diri kita ni indah pandai, indah apa tak, guarantee ia macam seolah-olah satu doa juga. And then as I mentioned tadi, ia memprogram so ingatan kita ni semua terarah kepada perkara yang negatif. Atau yang kita ni elakkan. Yang ketiga, untuk kita ni build kita ni punya future self. Itu yang penting. So yang belakang itu boleh kita ni pandang belakang. Bukan jangan pandang belakang congkak. Tapi kita ni pandang belakang untuk kita ni belajar. Okey, mempelajari diri kita ni juga. Dalam diri kita ni apa yang sebenarnya kesalahan ataupun kesilapan yang pernah kita ni lakukan. Sekarang ni kita ni pandang diri kita ni apa yang boleh aku improve untuk aku punya current future. So soalnya boleh bercakap dalam hati kita ni. Yes. So all of it kan now
percakapan dalam diri kita ni tu biar tahya sesuatu yang positif, supaya memprogram pemikiran kita ni kepada sesuatu yang memberikan manfaat pada diri kita ni. Diri kita ni dulu. Diri kita ni dulu. Dan soalannya tadi, boleh enggak kalau bercakap keluar suara? Boleh. Janganlah depan orang cakap sendiri. Janganlah macam aku ni kan sebenarnya kan boleh membuat kerja-kerja ni. And then satu dah peduli orang ramai macam orang kan kenapa ya? Macam itulah. So maksudnya do where you're comfortable. Okay, I always berkongsi mengenai dengan terapi cermin. Okay, yang selalu saya pakai dululah ketika kiranya diri sendiri stres. Betul. So cermin itu selalu orang nampak ya ni kan muka saya tudung, alah bimbang tudung kue ataupun jerawat yo. Macam mana macam tu. Aku baca berita ni kerana malam. Contoh kan. Tapi you have to pakai manfaatkan cermin itu sebaiknya. Maknanya cermin itu adalah untuk kita ni melihat reflect on ourselves, bukan sahaja secara fizikal, ia adalah secara mendalam yang kata Atul tadi, deep and deepest. Tadi 3 kata, ada sambungannya. Betul. Tadi kan, yang ketiga kata, tapi tadi berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini untuk menyambung. Boleh. Rampai Pagi, inspirasi pagi Auda. Baik, kita kembali lagi menerusi Rampai Pagi yang kita siarkan secara langsung. Atiku ni, tadi sambung lagi balik Atiku ni. Kalau sekiranya Atiku ni, tadi kan kita ni selalu menjaga hati orang. Tadi kurang menjaga hati kita ni. Kalau kita ni pentingkan diri sendiri, pentingkan hati kita ni macam mana? Adakah satu kekejaman ataupun? Ya tahu, this thing macam ada very thin line di antara ketani being selfish ataupun ketani dalam masa yang sama it's a win-win situation. Okay, so banyak perkara lah yang perlu ketani jaga di sana tujuanlah. Tapi kita Atul dan juga Muhammad dan juga para penonton kita ni, hati kita ni ketani jaga. Maknanya kita ni kan apabila berhadapan dengan orang, apabila kita ni sudah ada hati yang senang. Okey, kita ni tadi memakai mirror tadi tu, maksudnya bercakap dengan mirror tu maksudnya macam mana ya? Inilah kali I explain this one first. Tadi bercakap, Erna, you are not perfect. Contohlah you cakaplah apa yang you mau. Okey, you today will make mistake. Okey, sebabnya kita ni memang akan membuat banyak perkara kesilapan pun, tapi mistakes are good. You learn from your mistake. You know, something like that. So kita ni cakapkan perkara yang boleh ada penyelesaian juga lah dalam diri kita ni. Apabila kita ni sudah program diri kita ni macam tu, maknanya kita ni sudah insya-Allah melangkah ke ruang kita ni katakan emosi yang stable ataupun kita ni menjadi enough lah kirakan kita ni itu mencukupi, memadai, dan kemudian ni kita ni dalam keadaan yang tenang dan happy. Okay. Apabila macam tu, bukan maknanya kita ni sombong terhadap orang lain. That's the thin line. Bukan maknanya kita ni akan mengatakan arah orang lain, kita ni give the gesture yang arah orang lain yang kita ni yang paling pandai di dunia ni. No. Atau yang kesilapan kita ni jual lah. So maknanya walaupun kita ni dalam masa yang sama, kita ni mau menjaga hati kita ni, this one takes practice lah. Sebabnya kita ni memerlukan kepada kita ni dapat mengutarakan. Okey, perkara tu pasalnya soal hati ni ia di dalam lah. Apabila kita ni bersama dengan katakanlah kita ni akan membuat satu projek lah, glamping, projek glamping tadi tu macam kami berbincang bersama, tapi I feel ada sesuatu yang barangkali indah sesuai lah. So I have to say it lah. Macam tu. Kalau sekiranya diam juga, maknanya you won't be happy lah. Satu kan. So
bukan selfish ataupun macam mana, tapi ia adalah untuk adalah satu kepuasan dalam diri kita ni apabila sudah kita ni berkongsi benda tu. Kalau kita ni simpan, garanti kita ni kadang dah puas hati, lah baik pulang aku cakapkan tadi tapi ndak aku cakap cuma tu kemudian. Kemudian baru tak kemudian. So ganya dalam keadaan itu kadang-kadang cuma itulah keadaan kita ni. Go back lah. So go back to that person. So bincangkan. Tapi itulah dalam kita ni bekerjaan ni, kita ni itu tu sebab tu kita ni ada perkataan kerjasama. Okay? Sebabnya kita ni membuat pekerjaan atau apabila kita ni bersama-sama memikirkan perkara yang terbaik untuk organisasi kita ni akan ada satu yang dinamakan sinergi. Dan kemudiannya sinergi ni will, what happens is dalam organisasi itu sekarang bukannya memandang diri kan menang saja, bukan. Okay, itu ni perkara yang kita ni elak lah. Okay, not to be selfish dan menang sendiri, tapi kita ni menang atau kita ni bangkit sebagai satu tim. Satulah so teamwork, okay, kerjasama tu. Sebabnya tu ada. Sebab tu akan menjadikan pekerjaan kita ni tu ringan ringan tu. Walau macam mana berat kerajaan tu, tapi kiranya kita ni ada kolik kita ni yang sentiasa mendengarkan kita ni, kita ni boleh kita ni cakapkan apa-apa dalam dalam perbincangan itu, tapi we can go out still laughing, ketawa-ketawa. Bukan maknanya kau mandai tu dia cuma tu. Tidak perlu barang tu. Okey, sebabnya kita ni memang penghabisannya kita ni mahukan satu ketenangan apabila kita ni kembali kepada rumah kita ni setelah seharian penat bekerja. So maknanya hati kuan ni kita ni jaga. Kita ni set priority kita ni. Indah beneficial lah, indah ada manfaatnya kalau sekiranya sehari-hari itu kita ni akan balik ke rumah dengan keadaan kita ni masih lagi stres, indah berpuas hati, kemudiannya orang lain terkena. Betul. Laki ataupun bini dibarungi. Makan sendiri, cari sendiri dalam mana tu. Kaban tu cari sendiri makanan. Ndak bisa. Karena ndak bisa. Anak-anak dimarahi, kucing pun dimarahi. Apa kau sini ni? Cuma tu. Tani nak mau. So jaga hati kita ni dalam masa yang sama kita ni menjaga hati kita ni punya tim tu tadi. Alhamdulillah itu dia. Antara segmen yang kita ni bawakan pada hari ini segmen pembangunan masyarakat Atiku ni. Terima kasih kami ucapkan kepada Puan Erna kerana penjelasan sebentar tadi. Baik, kita ucapkan sekali lagi Puan Ernawati binti Haji Mahir dengan pengongsiannya. InsyaAllah kita akan bersua lagi Puan ya. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.